jurnal yang menarik telah ditulis oleh Russell Jones yang bertajuk Malay Studies and the British. Russell Jones telah membuat kajian tentang sarjana-sarjana Inggeris yang terdahulu tentang bagaimana mereka menguasai pengajian Melayu di Melayu countries. Tahukah anda pada abad ke-18 telah wujudnya satu kamus Inggeris Melayu yang pertama yang telah diterbitkan oleh Thomas Barry. Thomas Barry menganggap bahawa kamus itu membantu beliau untuk berkomunikasi membuat urusan tanpa menggunakan jurubahasa. Seterusnya, William Marsden yang merupakan satu lagi sarjana Inggeris yang telah menerbitkan satu kamus yang lebih lengkap dan satu tata bahasa. Akhir sekali, Thomas Stamford Raffles yang merupakan wakil gubernur di Java selama 6 tahun. Dengan itu, beliau berjaya mengeluarkan satu karya yang bertajuk The History of Java dalam 3 edisi, iaitu dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Perancis. Thomas Stamford Raffles juga telah banyak mempengaruhi rakan-rakannya untuk melibatkan diri dalam pengajian Melayu. Sebenarnya banyak lagi anda boleh tahu tentang maklumat menarik dan maklumat penting di jurnal Russell Jones yang bertajuk Malay Studies and the British. Seterusnya, rumusan yang akan diolahkan oleh Luli. Artikel daripada Russell Jones ini boleh diambil sebagai teladan dan pengajaran terutamanya kepada masyarakat Melayu. Di dalam artikel ini ada disebut tentang kegigihan dan kecekalan para sarjana British dalam memartabatkan bahasa Melayu pada ketika itu. Mereka amat mementingkan dan mengutamakan bahasa Melayu dalam komunikasi seharian mereka. Oleh itu, kita sebagai masyarakat Melayu seharusnya berbangga dengan bahasa ibunda kita, iaitu bahasa Melayu. Untuk memperkenalkan bahasa Melayu kepada oleh itu, kita sebagai masyarakat Melayu seharusnya berbangga dengan bahasa ibunda kita, iaitu bahasa Melayu. Untuk memperkenalkan bahasa Melayu kepada orang luar atau pelancong luar, kita seharusnya memperkukuhkan lagi penggunaan bahasa Melayu kita sendiri di dalam negara ini. Oleh itu, terdapat peranan-peranan yang dilakukan oleh contohnya pihak sekolah yang menubuhkan kelab bahasa Melayu ataupun mengadakan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan bahasa, serta peranan daripada sektor pelancongan di mana mereka menganjurkan warisan seni dan warisan budaya Melayu yang mana dapat menarik minat umum lagi terhadap keindahan bahasa dan budaya. Oleh itu, dengan peranan-peranan sebegini, bahasa Melayu boleh dijadikan sebagai bahasa yang setaraf dengan bahasa-bahasa antarabangsa yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini terdapat pelbagai keunikan mengenai Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Dan yang pertama ialah ia dikenali sebagai Masjid Biru di kalangan pelancong. Kita lihat di Istanbul terdapat wujudnya satu masjid yang berwarna biru dan juga besar, dan ia dipanggil sebagai Blue Mosque. Oleh itu, ramai pelancong memanggil Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah sebagai Masjid Biru Malaysia kerana bangunannya yang berwarna biru serta mempunyai ciri-ciri seni bina yang menarik dengan hiasan dalamannya yang sungguh menakjubkan. Yang seterusnya, masjid ini mempunyai landscape yang indah, dan pada masa yang sama juga masjid ini berdiri dengan megah dan ia terletak di sebahagian Tasik Shah Alam, iaitu Tasik Raja Nur, yang memisahkan masjid ini dengan pusat civic Shah Alam. Terdapat pelbagai kemudahan yang telah disediakan seperti dewan kuliah, dewan seminar, kelas-kelas bimbingan agama, perpustakaan dan juga sebuah dewan yang besar untuk upacara akad nikah diadakan serta ruang wuduk yang sangat canggih. Akhir sekali, keunikan terdapat pada Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ialah seni binanya yang berkonsepkan tradisi. Ini kerana struktur masjid ini adalah kombinasi daripada seni bina tradisional Islam, Asia Barat dan India Barat serta ciri-ciri binaannya daripada Melayu asli. Terima kasih. Secara umumnya, perumahan masjid adalah sebagai pusat melakukan kegiatan peribadatan kepada Allah SWT. Masjid Sultan Salahuddin telah berjaya dijadikan sebagai pusat kebudayaan Islam untuk masyarakat berkumpul dan mengadakan aktiviti-aktiviti kebudayaan berasaskan Islam.
Masjid yang juga dikenali sebagai Masjid Biru ini mempunyai ciri-ciri seni bina yang menarik dengan hiasan dalamannya yang menakjubkan dan mempunyai kubah masjid yang terbesar di dunia. Faktor luaran dan ramah bagi Masjid Sultan Salahuddin ini juga telah mendapat sambutan masyarakat luar untuk mengenai lebih lanjut tentang hukum Islam. Kubah menjadi simbol kekuasaan dan kebesaran Tuhan. Sebagai salah satu komponen arkitektur masjid, sejatinya kubah tak sekadar menampilkan kemegahan dan keindahan belaka. Lebih dari itu, kubah juga memiliki fungsi sebagai penanda arah kiblat dari bahagian luar dan menerangi bahagian interior masjid. Masjid Sultan Salahuddin berupaya membuatkan 12,600 jemaah dalam satu masa, memudahkan penyebaran ilmu Islam yang telah banyak memberi sumbangan kepada pembangunan masyarakat Islam sepanjang masa. Masjid Sultan Salahuddin juga mempunyai pusat penggabungan beli setempat, oleh kerana mempunyai kemudahan seperti dewan kuliah, dewan seminar, perpustakaan, kelas-kelas bimbingan agama serta sebuah dewan yang luas untuk upacara akad nikah serta ruang mengambil ilmu. Saya akan membentangkan tentang analisis temu bual untuk kajian keunikan Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz. Temu bual ini mengandungi 3 soalan, iaitu soalan pertama, persepsi tentang agama Islam; soalan kedua, tahap pengamalan agama dan budaya dalam keluarga; soalan yang ketiga, kepentingan agama dan budaya dalam membentuk masyarakat bertamadun. Soalan pertama ini telah diajukan kepada Profesor Dr. Fariza dan beliau menjawab melalui persepsi beliau, agama Islam ini merupakan agama yang benar, agama yang mengisahkan Allah dan agama yang universal kerana ia tidak mengira warna kulit, kaum dan bangsa, dan agama yang bersaudara. Soalan yang kedua ini diajukan kepada Puan Hasna bin Haji Jantan dan beliau menjawab tahap pengamalan adalah suatu proses pembelajaran. Tahap pengamalan kanak-kanak mungkin sedikit berbeza dengan tahap pengamalan orang dewasa. Dan beliau juga menceritakan tentang tahap pengamalan yang dilakukan oleh keluarganya, iaitu mereka sering melakukan solat fardu secara berjemaah dan membaca Quran bersama-sama. Soalan yang kedua, soalan ini diajukan kepada Puan Azla. Puan Azla mengatakan bahawa agama Islam amatlah penting bagi membentuk sesebuah masyarakat yang bertamadun. Sebenarnya dalam agama Islam telah menegaskan kepada umatnya untuk menjaga kebersihan. Dengan ini menjaga kebersihan diri dan kebersihan tempat sekeliling. Dengan mengamalkan kebersihan ini, seseorang individu itu terlihat teratur dan kelihatan bersih dan kemas. Dan hal ini dapat melahirkan individu yang bertamadun dan tertib. Ketiga-tiga individu yang telah ditemu buat, mereka bersependapat bahawa Islam ini adalah agama yang syumul dan menyeluruh, iaitu agama yang memudahkan dan sistematik. Sekian.